Kita akan bercerita beberapa perkara malam ini. Yang pertama berkenaan dengan Mahathir dirujuk ke Peguam Negara. Adakah beliau bakal didakwa? Skandal MB Terengganu, dia kata perkara kecil saja, tetapi malam ini insya-Allah dengar tuan-tuan, ada skandal yang lagi besar bakal berlaku berkenaan dengan pimpinan Terengganu PAS di Terengganu. Kita jangan main-main. Dia kadang-kadang ni tuan-tuan, bila ada kuasa, bila ada pangkat, bila ada duit, dah ada depan mata, serban tak serban. Baik, Puat balas Ashraf Wajdi, PAS Kelantan pecah 3. Benarkah PAS Kelantan sekarang pecah 3? Tiga-tiga ni katanya bukanlah dia orang bercita-cita nak jadi MB, tapi masing-masing dua ni tengah bergaduh jadi MB, tetapi ramai ahli grassroots nak orang lain yang jadi MB. Baik, kita akan cerita sekejap lagi. Berita tentang gabungan di antara Bersatu pula Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Okay, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Now, dia dua bekas Perdana Menteri ini mempunyai dinamika persahabatan yang sangat pelik lah bagi saya kan. Unik tu satu hal lah, tapi bagi saya pelik. Kenapa tuan-tuan? Isu dia adalah dia nak bersama dalam keadaan mereka pernah bertembung sebelum ini. Now, Mahathir kata kita nak bersama demi Melayu, demi Islam. Soalan saya, sebelum ni tak ada demi Melayu ke? Dia berpecah sebelum ni demi apa? Saya nak tanya pada Mahathir, dia berpecah daripada Bersatu sebelum ni kerana apa? Bukankah dia kata hilang dah perjuangan Melayu, hilang perjuangan Islam, so dibuat parti pejuang demi Melayu, demi Islam. So sekarang ni bila dia bersama dengan Bersatu, dengan Muhyiddin Yassin, demi apa? Kan, jadi akhirnya dia dah cuba nak memperbodohkan kita. Dah tak boleh dah tuan-tuan. Kita dah tak bodoh dah. Cerita Melayu, cerita Islam, cerita Melayu, cerita Islam. So akhirnya demi apa? Demi apa? Hakikat demi satu je tuan-tuan. Demi untuk kekal relevan. Demi untuk kekal relevan. Demi untuk memastikan kroni-kroni dia selamat. Okay? Demi memastikan kroni-kroni dia. Kenapa tuan-tuan? Ingat tempoh hari dia Mahathir saman Anwar Ibrahim. Okay? Mahathir saman Anwar Ibrahim. Betul? Kemudian Anwar Ibrahim delay. Baru ni delay dia punya pembelaan. Dia minta delay 2 minggu. Mahkamah benarkan. Now, ada orang kata, tengok Mahathir Anwar Ibrahim delay 2 minggu, maksudnya salah lah. Itu aku kata bangang. Siapa saya cakap macam tu? Kenapa bangang tuan-tuan? Bila dia minta delay 2 minggu tu, Mahathir dah garu kepala ni. Maksudnya apa? Tebalnya nanti dokumen yang akan dikemukakan. Tebalnya dokumen yang akan dikemukakan itu. Punyalah banyak dokumen yang nak dikemukakan nanti. Sampaikan lawyer minta extension tuan-tuan. Kalau kita dengar lawyer Muhyiddin Yassin tak minta extension sebab dia nipis je. Nak kemukakan ni. Saya nak cerita. Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Anwar Ibrahim bekas Menteri Keuangan. Anwar Ibrahim bekas Menteri Keuangan zaman Mahathir memerintah. Kau orang ingat? Dia tak ingat ke skandal-skandal Mahathir dahulu? Dokumen-dokumen tu ada. Nak kena korek lah dalam arsip negara. Arsip negara pula. Arsip MOF tu kan. Nak kena korek-korek tu. Let lu. Sabar. Let lu. So dia minta delay. Delay ni tuan-tuan. Nanti dokumen tu kita tengok. Menarik perbicaraan ni. Now, kenapa berkaitan dia jumpa dengan Muhyiddin Yassin? Perjumpaan dengan Muhyiddin Yassin ni, ini bak kata it's a last resort. Apa terus kan? So down. Tak ingat lah punya ayat tu kan. Last resort dia sekarang ni. Kebergantungan dia. Tapi PRN ni tak ada kemana. Okay, kita kena ingat. Case defamation, dia akan ambil masa bertahun. So hari ni, Puan Zakarshi membalas apa yang disebut oleh Ashraf Wajdi berkenaan dengan statement dia yang menegur Rafizi Ramli. Dia bukan menegur lah. Dia basically condemn Rafizi Ramli lah. Untuk maklumat tuan-tuan, Fuad ni antara orang yang tak percaya bahawa Johor boleh contribute besar kepada Pakatan Harapan waktu masa PRU tempoh hari. So bila Rafizi kata sebenarnya walaupun kalah dalam PRN, orang kata Johor ni boleh contribute besar dalam PH kerana dinamika dia lain, itu satu. Yang kedua, dinamika parlimen lain. Yang ketiga, Rafizi punya aura pada masa itu membawa perubahan juga. Jadi masa itu digelakkan Fuad lah. Dan Fuad kemudian komen pasal ekonomi dan sebagainya. Rafizi kata, dia jawab lah sebenarnya Rafizi kata itu dia nak betulkan struktur,
keadaan negara kita sekarang ni teruk ekonominya kerana strukturnya yang tak kukuh, yang tak betul, letak tempat yang salah dan sebagainya. Hari ini surat Tuan Ibrahim Tuan Man meluluskan projek dan menyanggah SPNB ke SPAD, SPAD, apa orang kata, dan memberi projek kepada AKSB Tular. Yang ni saya tak share malam ni lah, yang ni malam esok saya share. Jadi kalau kita tengok daripada segi dana, daripada segi Puat itu sendiri, UMNO itu sendiri, terutama Puat, dia telah agak malu alah lah dengan Rafizi dalam bab tersebut. Jadi bila dah membentuk kerajaan perpaduan, dia masih lagi tak nak diam, tuan-tuan. So dia ni Hasan Karim versi UMNO lah. Aku boleh apa kan. Fuad balas Ashraf, apa salahnya Rafizi ditegur? MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi membalas teguran Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berhubung kritikannya terhadap timbalan Presiden PKR baru-baru ini. Ini selepas Ashraf semalam berkata UMNO perlu mengekang pemimpin mereka daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin kerajaan dan menyifatkan perbuatan Fuad umpama menembak kaki. Saya dituduh tembak kaki sendiri. Apakah meminta Rafizi mengemukakan formula yang realistik dan luar biasa dianggap tembak kaki sendiri? Apakah mendesak supaya menteri perform dianggap tembak kaki sendiri? Apa salahnya Rafizi ditegur? Kalau dia luar biasa, kerajaan perpaduan tambah kukuh, kata Fuad dalam satu kenyataan. Fuad sebelum ini mengecam Menteri Ekonomi itu kerana gagal mengemukakan sebarang langkah signifikan untuk memulihkan ekonomi selain menyindirnya sebagai banyak sangat formula. Baik, saya jawab isu inilah. Saya malah nak cerita panjang-panjang berkenaan dengan perkara ini kan. Rafizi dia sebut apa tau? Dia kata, kalau ni UMNO nak bertanding di 3 kubu kuat Pakatan Harapan. Kita kena ingat Pakatan Harapan bukan bertanding sendiri, bukan UMNO. Contohnya di negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu, memang kita tengok purely UMNO yang bertanding. Adalah PKR Amanah bertanding sikit, tapi purely banyakkannya UMNO yang bertanding berkemungkinan dalam PRN kali ini. Namun di kerusi seperti Selangor, PH ada yang mengatakan PH tawar 10, sekarang UMNO minta 17 daripada 56 kursi. Tak kisahlah tu, itu perbincangan dia orang. Tetapi kalau mereka nak mengundi, dia kena ingat bahawa di Selangor PAS memang teruk keputusan dia. BN walaupun tak seteruk PAS, tetapi masih lagi berada di kedudukan yang rendah di negeri Selangor itu sendiri. Bayangkan kalau kejadian sebegini terjadi, mengguris pula penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang bertanding di mana UMNO tempat UMNO bertanding, mereka protes vote, kita kata. Akhirnya kalah. So siapa yang salah? Kan kenyataan yang tembak kaki sendiri itu yang dimaksudkan oleh Rafizi. Oh, tak boleh tegur Lais. Bukan isu tu. Kau nak tegur tak ada masalah. Engkau MKT bang, kau bukan Iswardi Morni. MKT mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Maksudnya kau ada akses direct kepada Rafizi, kau ada akses direct kepada Presiden, kau ada akses direct kepada Ashraf Wajdi. Bincang di dalam, tegur daripada dalaman, guna proses parti. Kalau Iswardi dikatakan tak guna proses parti, logiklah Iswardi ni tak ada jawatan. Anwar Ibrahim pun tak kenal dia. Jadi buat apa? Dia nak suarakan macam ni, dia suara dalam live lah. Tapi takkanlah MKT macam Puan Zakarashi boleh guna media pula nak pergi suarakan perkara. Tak, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, perbezaan dalam parti, perbezaan dalam pendapat, perbezaan dalam, itu biasa, normal. Kita pun ada tegur-mendegur di dalam parti sendiri, itu normal. Tetapi bila dia keluarkan ke dalam media, itu persoalan big question kita, kenapa? Dia MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kerja tertinggi itu macam orang atas. Kenapa? That's the question yang kita nak tanya. Soalan yang kita nak tanya itu. Kan? Bila Ashraf Wajdi tegur, which is rightly done, betul lah. Dia kata, tak boleh tegur ke? Macam juga saya tegur Hasan Karim hari tu. Engkau dah jatuh ahli parlimen. Engkau duduk di dalam parlimen. Rafizi itu sepelaong je daripada engkau. Dalam parti yang sama. Yang kau pergi buat statement dalam surat khabar. Kenapa? Kan? Pergi jumpa Rafizi, pergi jumpa Anwar Ibrahim, tanya, pegang tangan dia. Rafizi, apa cerita ni? Explain to me. Because the things that you need explanation to, yang kau perlukan penjelasan itu, tak ada kena-mengena dengan rakyat. It's you the one that needs explanation. Bila dia kata tak ada perubahan formula dan sebagainya, benda tu dah dilaksanakan. Nampak sangat tak ikut Rafizi punya perkembangan. Kan? Takkanlah Rafizi dah ajar kau satu-satu lagi. Terima kasih MFD itu tu. Takkan Rafizi nak ajar satu-satu lagi bab ekonomi ni? Kan pergilah belajar, tanya. Tak, tuan-tuan, kau dah duduk ke dalam parlimen. Saya nak masuk parlimen pun kena beratur panjang. Alamak, jam lah pula kan.
Korang boleh akses direct ke dalam parlimen. Dah lah akses direct dalam parlimen. Kan? Boleh duduk lah sebelah menteri, sebelah YB, duduk dengan kerajaan. Bukan korang pembangkang. Kalau PAS yang bertanya ke, kalau Bersatu bertanya ke, okey lah, logik lah. Kan? Ini UMNO duduk sebaris pula dengan menteri. Pergilah tanya. Hai. Puan. Dia sebenarnya Puan ni dia nak kekal relevan. Itu je. Dia nak kekal relevan. Bagi saya dia nak kekal relevan. So dalam dia nak kekal relevan tu, dia terpaksa buat sesuatu supaya hidup lagi Puan Zakashi ni rupanya. Kan? Ada fungsi. Mungkinlah, tak tahulah kan. Dia nak bertanding ke apa, kita tak tahulah. Kita tak tahu. Wallahu alam. So biarlah. Thank you Antu Perak. Okey. Pembahagian kerusi. Okey, kita bagi kepada cerita PRN ya. PRN dijangka berlaku sama ada tengah bulan Julai ataupun tengah bulan Julai ataupun tengah bulan Ogos. Itu antara jangkaan PRN itu berlaku. Dan untuk negeri Selangor paling awal 19 hari bulan Jun ini akan ada pembubaran paling awal. Paling lewat pun saya rasa 25 hari bulan Jun. Negeri-negeri lain akan follow suit lah, sebab yang diorang akan kena, tamat tempoh dia adalah pada penghujung Jun. Jadi Julai SPR lepas dia bubar dia ada 60 hari SPR untuk tentukan. Baik, jadi dalam keadaan itu dikabarkan di Selangor daripada PH menawarkan, dikabarkan, ini tak sahih lagi berita ni, 10 kerusi tapi BN minta 17. That's normal, itu negotiation terpulang pada mereka nak negotiate macam mana. Now di Terengganu pula, saya kata hari tu saya bangkitkan isu, adakah Bersatu akan dapat kerusi di Kelantan dan Terengganu? Kan itu persoalan yang besar kan, kerana seperti kita tahu secara dominannya PAS menguasai Kelantan dan Terengganu. So soalan adakah dapat kerusi. Now di Terengganu sekarang ini Samsuri kata insya-Allah Bersatu akan dapat kerusi. Pembagian kerusi antara PAS dan Bersatu akan diputuskan 2 hari lagi, kata Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri. Menteri Besar Terengganu itu berkata pihak terlibat masih lagi dalam perbincangan berhubung pembagian itu. Namun PAS Terengganu bersedia memberi laluan kepada Bersatu untuk bertanding di beberapa kerusi. InsyaAllah akan ada kerusi bagi rakan Bersatu untuk bertanding di Terengganu. Namun setakat ini belum lagi tamat perbincangan. InsyaAllah 2 hari lagi kita akan mengadakan perbincangan. Dalam pada itu beliau berkata pihaknya tiada masalah berhubung kesediaan pengurusi. Tan Sri Muhyiddin Yassin bekerjasama dengan PM Tun Mahathir dan menyifatkan hal itu sebagai nilai tambah untuk PRN nanti. Apa yang penting, keinginan yang sama mahu dicapai. Kami Perikatan Sama Ada PAS Bersatu Gerakan untuk menggembleng sokongan sebanyak mungkin. Baik. Berkenaan dengan kerusi itu dahulu, sebelum kita kata kerjasama tu kan. Berkenaan dengan kursi di Bersatu, di Terengganu dan juga Kelantan. Saya tak ada isu sebenarnya. Memang saya tahu PAS akan bagi kerusi, macam saya sebut dalam tempoh hari PAS akan bagi kerusi kepada Bersatu. Soalan utamanya kerusi mana? Sebab yang saya dengar daripada grassroots Bersatu di Kelantan dan Terengganu, mereka nak kerusi yang winnable. Dia pun nak sit, dia nak duduk dalam apa orang kata, dalam DUN, dan mereka nak duduk sebagai exco. Yelah, kami bertanding tapi letak kursi memang confirm kami kalah. Ada kursi di Kelantan yang mana kubu kuat UMNO, ada kursi di Terengganu yang menjadi kubu kuat UMNO. Jadi kalau benda itu menjadi kubu kuat UMNO, soalan yang lebih besar adalah adakah perkara itu akan apa orang kata, memberi advantage kepada Bersatu, memberi advantage kepada PAS, di mana dia letakkan Bersatu kat situ. Dia akhirnya dia macam ni tuan-tuan. Janji bagi kerusi lah kan, janji bagi kerusi, dapat ke tidak, menang ke tidak tak apa. Bagi Bersatu dia nak menang, dia nak kerusi menang. So sekarang ni dia minta kepada PAS kerusi, PAS kata kami bagi, tapi isu ni dia bagi kerusi kalah. Jadi sekarang ni Bersatu di grassroots tak puas hati. Dia kata kami nak kerusi menang. Cuma pimpinan PAS dan juga apa orang kata, di peringkat bawahan PAS, grassroots PAS, dia berkata bahawa macam mana kami nak bagi kerusi menang kepada kamu kalau jentera itu jentera kami, kalau jentera itu kami yang punya, tapi kamu yang bertanding, kamu yang menang, kamu jadi YB. Kalau nak, kamulah yang letak jentera kamu. Isu dia Bersatu tidak ada jentera di Terengganu, Bersatu tidak ada jentera di Kelantan. Itu isu dia. So dia masih berharapkan jentera PAS di situ. PAS kata boleh, tak ada masalah, tapi di mana fulusnya? Kan semalam saya bawa cerita berkenaan dengan fulus kan, berkenaan dengan dana, berkenaan dengan duit kan. So sekarang ini duit itu isu dia tak ada, ataupun kurang sebagaimana yang nak dijanjikan. Boleh nak bagi, tapi bagi fulusnya, bagi duitnya.
So Bersatu tak boleh nak tundaikan janji. 40 juta masih lagi dibeku. And that's why sekarang ni diorang cuba sebaik mungkin juga untuk nak unfreeze-kan dokumen apa orang kata account tersebut. Tapi most likely dia tak akan unfreeze sehingga habis PRN. Sehingga habis PRN most likely dia tak akan unfreeze. Jadi bila tak unfreeze, okey, Bersatu minta kerusi yang boleh menang. Soalan utama PAS adalah apa bargaining chip yang kamu boleh bagi? Ya, aku boleh bagi kerusi ini, then kamu boleh bagi apa pada kami? Itu persoalan. Jadi bila persoalan itu ditimbulkan, Bersatu rasa kecewa lah dengan sikap PAS sedemikian. Yelah, dia boleh senyum lah. Ya, dia boleh bagi kerusi, tapi isu dia kerusi-kerusi yang not winnable. Dia tak bagi kerusi yang winnable, yang boleh menang. Jadi di situlah timbul pertikaian di antara PAS dan juga Bersatu. Membawa juga kepada isu penting, iaitu isu yang kita sebut semalam dan beberapa hari lepas, yang juga merupakan sampul Nik Abduh tempoh hari.